Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat kita pada kali ini Al-Hikayatus Salisatu wal Arba'un Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-143. Hikayat 143 iaitulah kisah perkahwinan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mana hadis yang sahih. Jadi kita lihat para jemaah sekalian bagaimana kisah yang masyhur ini, dan ada sebahagian daripada anak-anak orang Islam juga mempertikaikannya kerana bercanggah dengan budaya semasa. Dipanggil bercanggah dengan budaya semasa. Dia tak tengok budaya zaman tu, budaya zaman Arab tu, tapi dia tengok budaya zaman kita hari ni, mungkinlah ada perbezaan sedikit. Jadi kita kena fahamlah, jangan duk ikut budaya kita nak pasang kepada budaya orang Arab pada zaman tu. Baik para pelajar sekalian, hikayat yang ke-143 ini tak dengan itu merupakan hikayat yang terakhir bagi juzuk yang keempat. InsyaAllah kita teruskan dengan juzuk yang kelima lepas pada ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dengar ni, Sayyidah Aisyah sendiri menceritakan cerita dia. Dia kata, qalat tazawwajani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Yakni Rasulullah berkahwin dengan aku, ai aqdu qiran. Aqdu qiran ni akad perkahwinan dengan Aisyah ketika umur dia 6 tahun. Umur dia berapa tahun? 6 tahun. Faqadimna al-Madinata. Jadi bila Nabi hijrah, Aisyah masih di Mekah, kemudian diikut ke Madinah. Fanazalna fi Banil Harith bin Khazraj. Kami duduk tinggal di Bani Al-Haris bin Khazraj. Fawu'iqtu bermakna ishtadda marad. Aisyah ni sakit teruk, sakit kuat. Ialah ramai, bukan dia seorang, ramai sahabat yang berhijrah sakit. Kenapa? Mula jadi tak sesuai dengan udara Madinah, dengan orang Mekah. Fatamazzaqa sya'ri. Allahu akbar. Rambut dia pun gugur ni. Tamazzaq makna jadi gugur. Bukanlah sampai botak, tidak. Fawafa jumaimatan. Jadi sampai fawafa jumaimatan. Jumaimah ni biasanya rambut setakat bau ni. Dulu jadi rambut dia panjang, tadi tinggal sikit. Fa'atatni ummi. Mak aku datang. Mak dia gelarannya Ummu Ruman. Ummu Ruman ni isteri kepada Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia? Nanti kita tengok kejap lagi pengenalan tentang Ummu Ruman. Ruman, ra waw mim alif nun. Ummu Ruman. Wa inni lafi urjuhatin. Mana dia dalam keadaan yang tak sihat lah.
Wa ma'i sawahibuli. Bersama dengan aku ni kawan-kawan dia. Jadi teman sebaya dia lah. Budak-budak perempuan tu mari duduk kawan dengan Aisyah. Fasarahat bi. Tiba-tiba mak aku panggil aku. Aisyah. Fa'ataituha la adri ma turidu bi. Aku pun pergilah, dia panggil. Aku tak tahu dia nak apa. Yang penting aku dengar dia panggil. Fa'akhadat biyadi. Dia pegang tangan aku hatta awqafatni ala babid dar. Dia bawa aku pergi sebuah rumah. Berhenti di sebuah pintu pintu sebuah rumah. Wa inni la anhaju. Aku ni tercungak-cungak. Dia kata tataba'a nafasu minal i'ya. Maknanya kita berjalan cepat ni siapa tercungak, kata orang. Anhaju, tercungak. Hatta sakana ba'du nafasi. Jadi aku duduk bertenang sekejap. Orang panggil tenang balik nafas. Summa akhadat syai'an min ma'in. Kemudian dia ambil air. Famasahat bihi wajhi wa ra'si. Mak aku pun basuh muka aku, basuh kepala aku. Summa adkhalat niddar. Kemudian dia bawa aku masuk dalam rumah tu. Faiza niswatum minal ansari fil bait. Aku tengok beberapa orang makcik-makcik Ansar, orang Madinah ni ada dalam rumah tu. Faqulna alal khairi wal barakah. Dia tengok aku, makcik-makcik dia kata, baiklah, ada keberkatannya. Apa ni, anak Aisyah ni, kalau bawa Kelantan kak, keberkatnya mek ni. Gitulah mek ni. Kelantan ni mek dengan awal ya. Awal laki, mek perempuan. Ingatlah, dia punya panggilan, mek. Maknanya, budak ni, perempuan ni, si gadis ini, alal khairi wal barakah. Wa ala khairi ta'irin. Maknanya budak yang bertuah. Kalau kita kata Allahu Akbar, mek kita ni bertuahnya dia, beruntungnya dia. Itu maknanya. Maknanya budak ni budak bertuah, budak beruntung. Dia tak tahu apa. Makcik-makcik duk puji dia. Yang kita tak boleh puji kita sendiri, jangan. Orang lain puji, biar berpada-pada. Fa aslamatni ilaihinna. Mak aku pun serahlah. Ni Aisyah. Jadi makcik-makcik tadi pun fa aslahna min sya'ni. Jadi masing-masing membetulkan keadaan aku. Betul keadaan lah. Maknanya pakai comel-comel. Orang Kelantan kata berjanguk. Berjanguk ni makna berhias lah. Comel ni. Illa rasul falam yaru'ni illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha. Jadi dia kata al-faza' al-maksuna falam yufaji illa maji' Rasulullah. Aku tak terkejut, duduk tenang, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslamatni ilaihi. Maka makcik-makcik tadi pun serahlah Aisyah ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab isteri dia dan dia sudah matang. Wa ana yauma idzin bintu tis'i sinin. Pada waktu itu umur aku sudah 9 tahun. Maknanya Nabi kita akad nikah saja. Dia panggil dalam bahasa orang Malaysia, dia panggil nikah khitbah. Tidak nikah khitbah. Khitbah tu pinang. Kalau nikah dah nikah lah. Tapi tak apalah, dah guna istilah kita guna. Maknanya dia panggil nikah gantung. Nabi kita akad nikah je waktu umur 6 tahun, dia tak duduk bersama. Sehinggalah pada saat ini, wa ana yauma idzin bitu tis'i sinin. Pada waktu itu aku umur berapa? Umur 9 tahun. Para jemaah sekalian, kita kena ingat, tengok, tadi ramai-ramai menyambut Aisyah, tiba-tiba yang serah Nabi ni aslamat ni, seorang je makcik. Siapa dia? Dalam riwayat kata nama dia Asma binti Yazid ibnu Sakan. Dialah yang menghiaskan Aisyah. Dialah yang orang panggil, tak tahulah, kalau kita sesuai sekarang ni pakai make up lah kot. Jadi zaman tu mana ada make up kan. Jadi dia hiaskan buat satu persiapan lah sebagai pengantin baru. Maka diserahkan Aisyah tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin Asma binti Umais. Wallahu alam. Yang penting salah orang Asma itu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan,
fi mattafaqa alaihi syaikhan, hadis nombor 897. Maknanya hadis ini sahih dari sudut sanadnya, walaupun dipertikaikan oleh orang dari sudut kontennya, dari sudut isinya. Baik, kita jangan peduli dengan orang, kita kira apa yang kita nak bincang. Dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Jawazu tazwijil abi wal jaddi saghirah bighairi izniha. Harus bapa atau atu ayah dia mengawinkan budak yang kecil ni tanpa izin dia, perempuan yang kecil. Itu dalam keadaan wali, dalam masalah wali. Kalau perempuan yang sudah kahwin, yang sudah apa, tak boleh, dia kena ada keizinan. Sebab itulah tiba-tiba Aisyah tak tahu, tiba-tiba dia tengok Nabi datang. Ini kaedah dia. Cuma isu ni menarik perhatian lah peringkat-peringkat antara bangsa membincangkan tajuk ini, sama ada daripada orang kafir yang memang nak kacau Islam, ataupun daripada orang-orang anak orang Islam sendiri yang terpengaruh dengan kafir, ataupun para pengkaji yang tak boleh menerima dari sudut adab budaya semasa. Baik para jemaah sekalian, kita masuk kepada perbincangan. Yang pertama, ja'atni Ummu Ruman. Siapa dia Ummu Ruman ni? Apa nama dia? Nama dia Zainab. Ummu Ruman, nama dia Zainab. Waqila, ada juga orang kata nama dia Da'dun. Da'dun. Min Bani Firas bin Ghun Al-Kinaniyah, isteri kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ibu kepada Abdul Rahman, Aisyah dan ibu kepada Abdul Rahman dan Aisyah. Dua beradik ni seibu sebapa, daripada mak dia Ummu Ruman. Abu Bakar ada lagi anak dia lain. Ada lagi anak dia hak lain kan. Nama dia Asma. Jadi kita tengok yang di sini. Wa kanat, sebelum dia kahwin dengan Sayyidina Abu Bakar, dia sudah kahwin dengan Abdullah bin Haris Al-Azdi. Siapa dia? Ummu Ruman ni, Halif Abu Bakar. Jadi kabilah ni kabilah yang rapat dengan Abu Bakar. Dia telah ada nama, seorang anak nama dia At-Tufail. Apabila mati suami dia, maka dia dikahwinkan oleh bapa dia, keluarga dia kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum Islam. Kemudian Ummu Ruman masuk Islam dan ikat setia dengan Nabi sallallahu wahajarat dan berhijrah. Cuma ulama berbeza tentang tarikh dia meninggal bila. Ada kata tahun 6, ada kata tahun 7, tahun 8. Maknanya dalam hayat Nabi. Ibnu Hajar menukilkan pandangan dia mati pada khilafah Uthman pada tahun 23, wallahu alam. Yang pentingnya Ummu Ruman ni mak kepada Aisyah dengan Abdul Rahman. Adapun mak Asma orang lain. Baik. Isu yang kedua dalam kisah kita ini, tonggak asas penceritaan dia duduk di mana? Duduk di Aisyah radhiyallahu anha tazawwajat binta 6 sinin. Dia kahwin, umur dia 6 tahun. Rasulullah duduk bersama dengan dia umur 9 tahun. Riwayat ini, dengar ni tuan-tuan, riwayat yang mengatakan umur Aisyah 6 tahun dengan 9 tahun ini, min rawahu adadun kabirun minar ruwah, telah diriwayat oleh ramai para rawi, balagha haddat tawatur, sampai kepada had tawatur, mutawatir. Maknanya sukarlah kalau kita nak kata mereka semua itu bohong, tak mungkin. Itu mana haddut tawatur, mana ramai yang meriwayatkan umurnya 6-9. Allahu Akbar. Kenapa kata di pengarang kita ni, kenapa kami bawa cerita ni? Dia kata sebabnya sudah ada sebahagian daripada anak-anak orang Islam. Anak orang Islam menjadi masalahnya. Kalau anak
Kalau anak orang bukan Islam macam puak-puak orientalis, puak-puak list-list yang banyak tu, tak kira lah tu kapitalis ke apa list ke, itu kita tak hirau sangat. Tapi anak orang Islam yang terpengaruh dengan diayah mereka ini jadi masalah pada kita. Maka mereka mengatakan tak mungkinlah Nabi kahwin dengan budak. Mereka menganggapkan ini salah nukil. Bahkan mempertikaikan kredibiliti Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita kata bahaya tu. Pertikai Bukhari. Ini satu benda yang agak sukar lah untuk kita. Apakah hujah mereka nak menolak dakwaan yang nak menolak hujah yang mengatakan Nabi tak kahwin dengan Aisyah masih budak itu? Apa hujah mereka? Dia kata umur dia kecil. Umur 6 tahun ni orang tak kahwin lah. Dia cakap umur 9 tahun ni tak ada. Satu. Yang isu yang kedua, dia kata Aisyah ni pernah dipinang oleh Ibnul Mut'im bin Adi. Maknanya kalau budak dia sudah dipinang, maknanya sudah matang. Bukan budak kecil. Maknanya salah riwayat yang mengatakan 6 tahun. Menarik juga dia punya komen. Imam Bukhari, dengar ini antara kata orang kalau nak tebang tu bukan ambil dahan ranting, tebang pokok ni. Dia kata Annal Bukhari walaupun dia ni seorang tokoh hebat dalam bidang hadis, basyarun yukhti wa yusib. Boleh jadi dia salah nukil, boleh jadi dia salah dengar. Maka para ulama telah bangkit untuk membela Imam Bukhari dengan begitu kuat. Jadi saya tak ambil lah pembelaan itu, kita perlu pada satu jalsah khas. Yang kita nak cerita di sininya kisah Aisyah radhiyallahu anha dengan berkahwinnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Isu yang ketiga, sebelum kita jelaskan 3 hujah golongan yang menentang tadi, elok kita bawa hikayat lain. Hikayat yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Aisyah. Dia kata apa? Ra'ahan Nabiyyu sallallahu fi manamih. Sebelum kahwin, Nabi kita bermimpi tengok Aisyah dalam mimpi dia. Faqad qala li Aisyah yawman. Satu hari Nabi kita cerita kepada Aisyah, Aisyah, urituki fil manami thalatha layan. Aku telah diperlihatkan awak ni 3 malam. Ja'ani bikal malaku fi saraqatin min harir. Malaikat datang bawa kain daripada sutra, ada gambar Aisyah. Fayaqul hadhihi imra'atuk, ini isterimu. Fa'akshifu an wajhiki fa idza anti hiya. Bila aku tengok mukamu, muka Aisyah. Fa'aqulu in yaku hadza min indillah yumdihi. Jadi dia bagi tahu kepada malaikat itu, kalau ini arahan daripada Allah, teruskanlah. Hadis ini muttafaqun alaih. Alhamdulillah. Yang kedua, lamma matat Khadijah. Ini fakta yang kedua. Apabila wafatnya Sayyidah Khadijah, datanglah Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim ni isteri kepada Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ala tazawwaj? Rasulullah tak nak kahwin ke? Tunggu duduk seorang ni sukar. Khadijah dah pergi. Qala waman. Nabi tanya dia, Khawlah, aku nak kahwin dengan siapa? Qalat in syi'ta bikran wa in syi'ta sayyiban. Aku ada 2 calon. Nak hak dara pun boleh, nak yang janda pun ada. Qala manil bikru wa manis sayyibu. Nabi kata, namakan aku yang calon yang dara tu, calon yang janda. Yang namakan. Qalat ammal bikru fa Aisyatu bintu Abi bintu ahabbi khalqillah ilaih. Hak dara aku calonkan iaitulah Aisyah, anak makhluk yang engkau paling sayang atas dunia ni. Siapa dia? Abu Bakar. Wa amma sayyibu, kalau kamu nak yang janda, fa Saudah bint Zam'ah. Saudah. Qad amanat bika wattaba'atka. Dia telah beriman, dia telah ikut kamu, dia setia dengan ajaran kamu, tapi dia keseorangan, baik engkau tolong dia.
qala uzkurihima alayya. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu kepada Khawlah, uzkurihima yakni ukhtubihima. Minta dua-dua, minta yang janda, minta yang muda. Serentak. Masya-Allah. Kemudian Khawlah pun pergilah jumpa dengan Ummu Ruman, maknya Aisyah. Dia cerita apa yang terjadi. Kali pertama Abu Bakar sangka tak sesuai dengan Nabi tu. Tak boleh Aisyah kahwin dengan Nabi sebab dia ni sudah bersaudara dengan Nabi. Ukhuwah, mana macam adik-beradik aku dengan Nabi ni. Tak boleh kahwin, kita ni dua beradik. Macam kita lah, kita kata kita ni rapat, macam kita ni dua beradik. Macam je. Maka Nabi memperbetulkan keadaan bahawa ukhuwah fillah tidak menghalang untuk berkahwin. Yang tak bolehnya ukhuwatun fin nasab. Ukhuwah adik-beradik keturunan baru tak boleh. Kalau adik-beradik dalam fillah tidak jadi masalah. Yang kedua, Aisyah pernah dilamar untuk anak Mut'im bin Adi. Anak Mut'im bin Adi. Macam mana? Kana al-Mut'im sadiqan li Abi Bakar fil jahiliyah. Mut'im ni kawan rapat Abu Bakar di jalan jahiliyah. Dia tak masuk Islam. Jadi bila tak masuk Islam, Abu Bakar pergi tanya dia, macam mana awak nak ke Aisyah ke tidak? Nak, syarat. Anakmu kena masuk Islam. Maka Mut'im putus. Tak payah, putuskan hubungan. Maknanya dia takut anak dia masuk Islam. Sebab syarat nak kahwin mesti masuk Islam. Maka kita kena ingat, zaman dulu, zaman jahiliyah, dia pertunangan itu hari kahwin, hari dilahirkan lagi. Contohnya kita ni berdua kawan. Saya ada anak laki-laki, anta ada anak perempuan. Awak boleh anak perempuan. Saya pun tengok, oh budak ni comel ni. Nah, sesuai dengan anak saya. Jadi aku nak cuk. Bahasa Kelantan kata cuk. Jadi aku nak cuk budak ni untuk anak aku ni. Bukan sekarang lah, nanti dah besar nantilah. Tapi kita dah cuk awal-awal lagi. Tempat kita pun ada. Nah, makcik sama makcik kawan-kawan, budak ni kita kahwin, nanti kita besan dua ni lah kan. Budak-budak sekolah dah tak tahu, tapi bila dah masuk menengah, masuk U, masih cari gawe, itu yang timbul masalah kelahi dengan mak tu. Mak dah cuk awal-awal lagi. Jadi di suasana jahiliyah memang itu jadi. Memang itu jadi. Maka jadi sesalah masalah kitanya bahawa masalah kata Aisyah tu besar, sudah dipinang lah. Peminangan mengikut budaya dulu daripada kecil. Dinamakan budak ni untuk orang ni. Tak ada mak. Jadi kalau kita kata Nabi nak ambil tunang orang, tak selesai masalah. Sebab Mut'im tak mahu anak dia masuk Islam, maka dia putuskan hubungan. Jadi apabila settle, clear jalan, Abu Bakar katalah kepada Ummu Hakim, quli li Rasulillah falyati. Bagi tahu kepada Rasulullah, boleh datang. Sekarang ni Aisyah tak ada lagi perjanjian dengan mana-mana orang, tidak ada perjanjian. Jadi boleh mari. Itu satu. Kemudian isu yang kedua, Khawlah juga pergi kepada Saudah binti Zam'ah. Dia cerita apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawlah kata, tanya ayah aku lah. Wali aku ada lagi. Bila ayah dengan Nabi yang pinang, farahaba. Dia pun setujulah. Dah anak dia setuju, anak dia pun janda. Jadi dia setuju. Maka wa mallakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun kahwinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi duduk dengan Saudah di Mekah sebelum hijrah fi Ramadan tahun yang ke-10 kenabian. Yani Aisyah kecil lagi, tidak disentuh, tapi Nabi kita duduk dengan isteri dia Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha wa an jami'i ummahatil mu'minin. Baik para jemaah sekalian. Jadi bila orang Islam berhijrah ke Madinah, akhirnya Nabi SAW berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Bila keadaan dah stabil di Madinah, maka sahabat-sahabat yang berhijrah ni panggil keluarga dia, isteri-isteri datang. Termasuklah Aisyah radhiyallahu anha datang ke Madinah. Kemudian dia sakit. Aisyah ni sakit kerana tak sesuai dengan udara Madinah, sehingga gugur, sebahagian daripada rambut dia gugur. Dan dia jadi kurus. Allahu Akbar. Sampai mak dia terpaksa bagi makan makanan yang sesuai dengan dia, sehingga dia sihat balik.
Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, sehat balik. Kemudian barulah diserahkan Aisyah kepada Rasulullah SAW pada bulan Syawal tahun yang pertama hijrah. Bulan Syawal tahun yang pertama hijrah. Jadi maknanya Nabi duduk dengan Saudah 3 tahun, barulah dia duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Umur dia ketika itu 9 tahun. Dia duduk bersama dengan Nabi 9 tahun. Ketika Nabi wafat, umur Aisyah 18 tahun. Umur dia berapa? 18 tahun. Ini adalah satu ringkasan yang sangat ringkas lah, yang sangat ringkas. Para jemaah sekalian, tamatlah cerita kita secara ringkasnya. Isu yang keempat, Tuan Syekh Haidar ni agak orang panggil tersentuh di perasaan dia bila dia tengok orang duk bercakap bahawa salah maklumat. Salah maklumat. Dan dia satu hari pengarang kita ni kata aku khutbah tentang perkahwinan Nabi dengan Aisyah, dia ditegur oleh seorang pensyarah universiti. Dia kata mu ni salah lah. Saya kata dalam Bukhari pun salah juga. Itu dia punya backing dah. Jadi maka di sini kita tengok orang yang tak setuju ni ada dua khalfiyat, ada dua kategori. Satu kategori orang yang memang anti kepada Islam. Dia cuba nak attack kalau betul lah Nabi ni kahwin dengan budak, maknanya Nabi telah melanggar hak asasi sebagainya, kan? Melanggar hak asasi. Satu lagi kumpulan yang hasanun niyah. Niatnya baik, nak jaga keadaan, tapi salah. Siapa mereka? Bukhari pun dia disalahkannya, walaupun hadis itu sahih dari sudut riwayatnya. Jadi kita kena faham. Maka ini di antara isu-isu yang berlaku, dan alhamdulillah Tuan Syekh kita memberi jawapan yang mantap dalam masalah ini. Dia kata di antara isu yang ditimbulkan, dia kata Aisyah ni kecil. Umur budak ni orang tak kahwinkan budak besar ni. Jawab dianya kita kena ingat. Kita kena ambil, dia panggil bistiqra. Kena tahu budaya masa tu, budaya pada zaman itu. Budaya zaman kita pun, cuba tengok pendakwah-pendakwah kita telah bongkar berapa ramai negara-negara yang ada sekarang ni, saya tak namakan di sini, masih lagi kahwin budak-budak, kahwin kanak-kanak masih ada. Jadi kalau kita nak condemn Nabi, komenlah dulu yang ada isu semasa sekarang, jangan duduk tengok sana. Jadi kita kena tengok mana orang panggil iklim. Boleh jadi budak-budak Arab ni cepat dia punya pembesaran, dari sudut makanan ke, dari sudut apa saja, cepat. Sebab itulah masyhur daripada kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata syahidtu, aku pernah jumpa. Tengok ni, Syafi'i sendiri mengatakan, aku pernah berjumpa dengan seorang nenek, umur dia 20 tahun. Syafi'i kata, aku jumpa seorang nenek umur dia 20 tahun. Maknanya umur 9 tahun dia kahwin, umur 10 tahun dia boleh anak, kemudian umur 19 dia boleh menantu. Sebab anak dia umur 9 tahun kahwin balik, umur 20 dapat cucu. Ini kata Syafi'i, aku tengok orang perempuan umur 20 tahun dah ada cucu. Kita sini 20 tahun baru nak cari gawe. Itu masalah kita sekarang kan. Jadi Abdullah bin Amr bin As, beza di antara dia dengan ayah dia 11 tahun. Dia dengan ayah dia beza 11 tahun saja. Allahu Akbar. Ini banyak lagi cerita-cerita lain, kita tak bayulah, kita tak boleh nak layan semua. Maka kita mengatakan apabila Khawlah mari tawarkan Aisyah kepada Nabi, dia tahu dah budak ni dah boleh, mana boleh untuk berkahwin. Dan umur Ruman, mak dia tidak kata tak boleh, budak kecil lagi ni. Macam mak kita sekarang, kalau minta anak dia, tak boleh, anak saya duk you tak habis lagi nak mengaji, habis you ambil master pula, akhir kali tua tak berlaki anak awak. Jadi tak, umur Ruman tak kata alah budak kecil lagi tu janganlah, minta orang lain lah. Tak ada. Ini nak. Kemudian orang Ansar, waktu Aisyah umur 9 tahun, dia kata alal khairi wal barakah wa ala khairi ta'ir. Maknanya budak ni bahagia, budak ni Allah bertuah lah, boleh kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kata Allah kesiannya lah budak kecil naya kahwin dengan orang tua. Tak ada. Jadi kita kena ingat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat rahmatan lil alamin. Dia takkanlah duduk dengan isteri yang tak cukup
syarat sebagai seorang isteri untuk bersama dengannya. Percayalah para jemaah sekalian. Baiklah. Kemudian isu tadi, dia kata Aisyah pernah dipinang oleh anak kepada Mut'im bin Adi. Alhamdulillah kita dah jawab bahawa peminangan itu di zaman Arab, zaman jahiliyah dulu memang jadi budaya macam tu, budaya booking, budaya cuk. Dia cuk kawan dia cuk orang ni, cuk orang ni. Mana lahir tu tanda selalu. Maknanya tidak syarat. Tidak kita boleh kata bahawa Aisyah dah besar dah tu. Sebab itulah Ibnu Mut'im bin Adi nak dengan dia, kita kata tidak. Kemudian kita kena tengok pula orang Arab ni cepat dia punya pembesaran dia cepat mari haid. Besar. Jadi kita tanyalah Arab-Arab yang orang pokok ni majoriti buat awal ni mari haid umur berapa? Kita kena tengok. Umur 9 tahun tu sudah mari haid. Sebab tu dalam kitab fiqh kita kata di antara imkaniyatil haid bagi wanita 9 tahun. Dalam kitab fiqh ada, waktu belajar fiqh boleh terima, waktu dengan orang kahwin celek mata. Kenapa? Ni masalah. Allahu akbar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha selepas dia kahwin, tengok. Ini fakta dia kata. Aisyah selepas dia kahwin, wazuffat ilaihi, ketika dibawa untuk jadi duduk bersama dengan Nabi, walu'abuha ma'aha. Mainan dia ada dibawa sekali. Apa dia mainan dia? Anak patung. Kalau kita sekarang ni bawa teddy bear ke apa dia. Jadi patung dia tu Arais yang dibuat daripada kain tu dibawa sekali pergi. Makna dia ada mainan. Kalau dia tu dah rasa dia dah takkan nak bawa mainan dia lagi, tapi dia bawa lagi benda tu. Itu menunjukkan bahawa memang dia masih kanak-kanak. Kemudian para ulama mengatakan ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berumur 18 tahun. Itulah banyak lagi lah hadis-hadis yang menyebut tentang Aisyah. Kata Urwah an Aisyah annaha kanat tal'abu bil banat. Aku duk main anak patung aku tu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ta'tini sawahibi. Kawan-kawan aku pun mari duk main sekali. Bila Nabi balik semua lari, sembunyi. Nabi kata, keluar. Hidup kat Aisyah tu. Maknanya itu di antara. Jadi para jemaah sekalian, kita isu yang ketujuh, al-maghruruna manhajan. Orang yang terpedaya dengan manhaj kajian, contohnya kajian lah konon. Jadi nak membersihkan Aisyah ni, terpaksa mereka memberi tohmahan kepada Imam Al-Bukhari. Kita kata ini cukup berat. Jadi bagaimana kita nak tuduh Bukhari ni seorang, kita tak nafi Bukhari itu manusia, boleh silap. Tapi kesilapan Bukhari, kalau dia silap, takkanlah semua ulama-ulama hadis lain boleh menerima. Tidak kritik Bukhari pada waktu itu. Bukhari salah ni, riwayat kami ni Aisyah umur 18 contohnya. Tak ada. Kalau ada, kita terima. Dan banyak sekali lah Tuan Syekh kita ni, Masya Allah, dia bawa tentang syahadatul ulama' fil Bukhari, siapa dia Bukhari, dan bagaimana ulama-ulama lain semasa dengan Bukhari telah puji dia, bagaimana dia manhaju fi sahih. Kita kata tak ada masa untuk saya baca. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita perkenalkan Bukhari secara lebih besar kepada para jemaah sekalian, insyaAllah. Isu yang ke-8, annal aqla wahdahu la yasih i'timad. Guna akal semata-mata tak boleh dalam isu yang berkait dengan syarak. Lebih-lebih lagi isu yang berkait dengan syariat kita ini tidak boleh. Sebab itulah kita kata la budda minan naqli la budda minan naqli hatta nuhaqimul aqla. Jadi kita kena serentak akal kita ni dengan akli, dengan naqli, kita kena pasang sekali. Jadi kalau benda sahih dah dalam nukilan, kenapa kita tak boleh terima? Semata-mata kerana takut orang katalah, takut ni, kita kata semua tu andaian-andaian yang tidak bagus untuk kita dalam perkara ini. Bahkan ada juga orang yang bercakap berfalasafah lah, kononnya begitu, kononnya begini, semata-mata nak tunjuk kehebatan dia lah. Boleh kritik Bukhari lah, nak membela hak wanita lah, hak asasi. Kita kata Masya Allah, kalau betul-betul nak bela asasi, pergi bela ni budak-budak yang kena yang kahwin dengan budak-budak sekarang ni, zaman kita sekarang ni, yang tak ada rahmat, tak ada apa, menjadi permainan kepada orang tua-tua. Kita kata itu jangan main-main. Maka sebab itulah kata di Al-Auza'i rahimahullah, dia kata idza ra'aita ar-rajul lajujan mumariyan mu'jiban bi ra'yihi faqad tammat khasaratu. Bila kamu tengok seorang tu
kagum dengan pandangan dia, duk puji dia sendiri je tak. Orang lain tak boleh buat macam ni, saya je hebat, maka orang itu telah membawa sempurnalah kerugian dia di dunia dan juga di akhirat, sebab dia kagum dengan diri sendiri, tak ada orang puji pun dia puji dia sendiri. Kita kata angkat bangkul, pikul sendiri, istilah orang kapur, akak ekor macam lembu lah, angkat ekor sendiri kemudian buang dia punya barang. Kita kata tak boleh. Isu yang terakhir para jemaah sekalian, walaupun kita nampak pengkritik berselindung di sebalik husnun niyah. Jadi kami ini berniat baik nak jaga kesucian Islam ini daripada dikomen oleh puak-puak barat. Jadi kita kena berhati-hatilah. Orang barat, orang kafir, bila dia nak reda dengan perjalanan kita ini, maka kalaulah fakta itu sudah jelas, suasana di masa itu pun tidak ada masalah, kenapa kita nak menimbulkan masalah tempat kita ini? Ana sendiri riwayat daripada Allahyarham bapa saya rahimahullah taala, dia kata tok guru zaman dulu, sama ada di petani ataupun di mana, memang begitu. Tok guru ni di antara keistimewaan dia ambil kahwin lambat, dia belajar banyak, bukannya belajar pergi main 4-5 tahun balik buka pondok, tak ada. Tok guru zaman dulu memang dia mengaji sungguh, sehingga disahkan dia tu alim, baru tok guru dia lepas baliklah. Kalau nak mengajar, nak buka pondok ke, nak jadi guru ke, boleh. Ini kita ni dakwah sendiri, jangan, itu bahaya nama dia. Dia kata orang dulu anak dia masih kecil, tapi anak murid ni pintar, hebat, dan dia perlu pada pembantu. Jadi kalau anak murid masuk dalam rumah, tolong angkat air, mari tetamu, macam mana dengan isteri? Isteri dia bukan mahram, haram walaupun anak murid. Jadi penyelesaian solusi dia, ambil budak yang cerdik ni, kahwinkan dengan anak dia. Anak dia kecil lagi, dikahwinkan, akad nikah, mana budak jadi menantu dia, boleh bebaslah masuk dalam rumah, nak pergi ke dapur pun jumpa dengan mak mertua kan. Kalau tengok isteri dia pun isteri dia, tapi dia tak usik lah lagi. Itu dia panggil budaya, itu masih ada. Bukan zaman lama sangat, zaman arwah bapak saya ni, dia pergi ke Mekah tahun 50 sekitar, dia balik 58, maknanya dia kata aku duduk Mekah dalam 7 tahun lebih. Maknanya tahun 50-an, itu pun budaya, tahun 40 lebih, itu budaya dalam masyarakat kita pun sudah ada. So kira zaman dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak usahlah kita terperangkap sangat dengan ittifaqiyat, orang perjanjian tu yang dibuat di barat ni semua tu, ala nak tunjuk hak asasi je, sebenarnya hak asasi tak ada pun kan. Bahkan hak asasi hayawan tu lebih besar daripada hak asasi manusia lagi. Kita tengok, itulah apabila akal manusia mengatasi akli, maka setakat itulah. Sebab itulah bila dalam isu Aisyah ni, Ummu Aisyah, kita kata kalau kita bincang panjang pun tak ada faedah dah. Sayyidah Aisyah sudah wafat dan Jibril telah bagi tahu, inilah isterimu fid dunya wa fil akhirah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sudah masuk di alam dia yang begitu hebat. Kita duk kaji, duk kelahi pun tak ada faedah. Kalau nak jawab kepada hujah-hujah orang bukan Islam, boleh je kita jawab. Dan kalau nak tengok dari sudut bercanggah dengan budaya, kita kata itu masyarakat mereka tidak ada bercanggah, kita yang duk fikir dengan otak kita yang bercanggah. Maka kembalilah kita kepada riwayat-riwayat yang sahih. Jangan sekali-kali tebang pokok kerana tak suka dengan satu perkara. Jadi bila kita nak condemn Bukhari dalam masalah Aisyah ni, kita kata Bukhari masalah, habis riwayat-riwayat Bukhari yang lain bagaimana? Sedangkan para ulama telah sepakat dalam dunia ni mengatakan kitab yang paling sahih ba'da kitabillah Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Jadi kalau kita potong di situ, seolah-olah awak tebang pokok yang besar, sebagaimana puak Syiah nak tebang daripada sumber kita ni. Dia cerca Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Aisyah. Jadi kalau semua sahabat ni tak boleh pakai, apa lagi yang tinggal kepada kita dari sumber syariat? Wallahu alam. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, itu di antara kisah ni, kisah yang menarik, diriwayat oleh Aisyah sendiri tentang dia, dan dikeluarkan oleh imam-imam hadis yang muktabar. Kita mengatakan yakfi ma'indahu. Sebab itulah dalam masalah ini saya bersama dengan Bukhari, walaupun ada sahabat-sahabat saya juga yang tidak setuju dengan umur ini, kita kata yakfina, cukuplah. Kita bincang tajuk lain lebih lumat, kerana itu yang menjadi amali kita. Adapun kisah Aisyah ni, kisah yang telah berlalu, kita mengatakan yakfina ma rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhum.
rahmatullahi taala ala a'immatina wa radhiyallahu an sayyidatina Aisyah wa an abiha Abi Bakar wa an jami'is sahabati wa jami'i ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna wa arda anhum. Sekian, insyaallah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang dalam kisah-kisah yang lain pula. Subhanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.